Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kes import baharu dicatatkan kemarin Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan kes 252 ialah seorang lelaki berumur 29 tahun yang tiba ke negara ini dari Indonesia melalui Singapura pada 15 Jun 2021. Beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan, penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan 12 kontak terdekat bagi kes tersebut. Sementara itu, 2 kes sembuh dicatatkan dan menjadikan jumlah keseluruhan kes yang sembuh kepada 243. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 111 kes. 642 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 20,138 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 503 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 136,567 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Seasons Fair yang diadakan di Pusat Membeli Belah One City Sungai Hancing menghimpunkan rakan-rakan kongsi perniagaan bagi memperkenalkan produk-produk terbaru masing-masing selain meneroka peluang perniagaan serta interaksi bersama para pengguna. Acara anjuran Dewan Perniagaan China Brunei itu akan berakhir esok. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kais Seri Kerdana Datuk Seri Setia, Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Sebanyak 40 petak jualan dan pameran diadakan semasa pameran tersebut. Beberapa aktiviti juga diadakan, antaranya pertandingan lukisan. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sejak pembukaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, permintaan bagi produk-produk dalam program Satu Kampung Satu Produk 1K1P meningkat dengan ketara. Ia dapat dilihat dari peningkatan dalam pendapatan hasil pengeluaran beberapa produk seperti telur masin, tat nenas dan karipap. Menurut Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, 2 lagi produk 1K1P iaitu perkhidmatan dan ekopelancongan juga menunjukkan potensi untuk berkembang maju di daerah Temburong termasuk homestay Lubuk Batu Mas di Rumah Panjang Kampung Sibut. Justru Yang Berhormat Pihin Orang Kais Seri Kerdana Datuk Seri Setia, Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong ketika temu bual dalam rancangan khas Temburong Permata Hijau negara Brunei Darussalam menggalakkan penduduk kampung khususnya di daerah Temburong untuk mengembangkan lagi produk-produk 1K1P. Pondok memancing yang diusahakan oleh Majlis Perundingan Kampung Belais dan Buda-Buda juga menerima permintaan yang tinggi dan sangat menggalakkan dari orang ramai. Sejak pembukaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, pendapatan yang diterima adalah melebihi RM3,000 sebulan dibanding dengan pendapatan sebelum jambatan dibuka, iaitu sebanyak RM2,000 bagi ke-13 buah pondok memancing ini. Dalam hubungan ini, Kementerian Haluan Negeri
sentiasa berusaha untuk mempromosi dan mempelbagaikan lagi produk-produk IKIP bagi menjadikan daerah Temburong ini sebagai destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Adalah diharapkan kampung-kampung lain di daerah ini juga akan dapat membuat apa jua aktiviti yang berpotensi mengikut kampung masing-masing. Gerakan dakwah dan syiar Islam akan terus dipertingkatkan, khususnya di daerah Temburong, memandangkan bilangan penduduknya yang dijangka bertambah dengan pembukaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Menurut Menteri Hal Ehwal Agama, perancangan gerakan dakwah bagi jangka pendek dan jangka panjang dilaksanakan secara berperingkat selaras dengan pembangunan dan kemajuan daerah Temburong. Ketika mengongsikan perancangan Kementerian Hal Ehwal Agama dalam rancangan khas Temburong Permata Hijau Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman menjelaskan perancangan tersebut termasuk membina dan meniktaraf prasarana sedia ada termasuk masjid, sekolah dan kemudahan lain seperti Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Dan insya-Allah ini akan menjadi keutamaan sesuai dengan persekitarannya yang sudah tebingnya Pekan Bangar itu sudah lain. Kemudian dari segi membangun balai ibadat. Balai ibadat atau balai ibadat ada di Kampung Sibut. Sedia ada dengan balai ibadat yang dibina 20 tahun yang lebih dahulu daripada bahan-bahan kayu saja dan akan dibina semula dengan suatu perancangan yang teratur untuk kira-kira dapat menampung lebih ramai. Kerana penduduk di sana yang Islam sudah bertambah ramai. Masuk ke generasi kedua Islam kalau di sana. Pembukaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin telah memberikan impak sangat positif kepada sektor kesihatan, antaranya memudahkan penghantaran pesakit dari daerah Temburong ke Bandar Seri Begawan, penempatan perkhidmatan perubatan ambulans dan kecemasan secara tetap di daerah Temburong serta profesional dan kaki tangan kesihatan untuk memberikan perkhidmatan rawatan perubatan dan pemeriksaan kesihatan yang lebih efisien. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dalam temu bual bagi rancangan khas Temburong Permata Hijau Negara Brunei Darussalam menjelaskan untuk meniktaraf prasarana dan perkhidmatan kesihatan di daerah Temburong, beberapa usaha dirancang bagi memberikan perkhidmatan berkualiti kepada rakyat dan penduduk, antaranya projek penambahbaikan hospital Pangeran Isteri Hajah Mariam dan penambahan slot bagi perkhidmatan dialisis. Klinik-klinik pakar juga mula dibukakan di Hospital Pangeran Isteri Hajah Mariam seperti klinik podiatry, ear and nose throat dan dalam masih perancangan klinik ortopedik insya-Allah akan dapat dimulakan dalam jangka masa terdekat ini. Dengan meningkatnya akses kepada daerah Temburong akan dapat memberikan peluang kepada Kementerian Kesihatan untuk mengembangkan lagi outreach programs khusus kepada penduduk-penduduk di pendalaman, bukan sahaja bagi perkhidmatan perubatan dan kesihatan, malah juga perkhidmatan pencegahan dan pemulihan serta program kesihatan sekolah, pergigian dan pelaksanaan program saringan kebangsaan yang lebih berkesan dan menyeluruh. Ini tentunya akan dapat meningkatkan lagi prestasi penyampaian perkhidmatan di negara ini. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan petang kemarin mengadakan majlis membaca Yasin, tahlil dan doa arwah bagi ayahanda bonda dan ananda ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'do Khairiwaddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim.
Majlis bersempena sambutan Jubli Perak Pusat Pembangunan Belia PPB itu berlangsung di Kubah Makam Diraja. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan, Bin Pihin Orangkai Saiful Muluk Dato' Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Imam Masjid Duli Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Kampung Tamoy. PPB menyambut 25 tahun penubuhannya pada 2 Jun 2021. Sebagai pengguna media sosial yang bijak, umat Islam dan masyarakat di negara ini hendaklah sentiasa muhasabah diri dan sentiasa berusaha menjaga setiap tingkah laku dan tutur kata, terutamanya ketika berinteraksi dan berkomunikasi di media sosial. Perkara itu antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat kemarin bertajuk Adab dan Etika Berinteraksi di Media Sosial. Sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa menjaga akhlak, adab dan etika ketika kita berkomunikasi dan berinteraksi di dalam media sosial itu, sebagaimana yang disarankan menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, pertama, menjaga tutur bicara dan menjaga perkataan. Dalam konteks komunikasi dan interaksi di media sosial, menjaga tutur bicara dan menjaga perkataan itu ialah dengan sentiasa memastikan bahawa setiap perkataan yang kita lepaskan ataupun kata-kata yang kita tulis itu ialah sesuatu yang elok, baik dan betul. Ini termasuklah dengan tidak melepaskan kata-kata ataupun menggunakan perkataan yang tidak baik seperti menghina, mengejek, mencela, berbicara dengan perkataan-perkataan yang kurang sopan dan segala bentuk perkataan buruk lainnya. Kedua, menjauhi prasangka dan mencari-cari kesalahan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jauhilah prasangka kerana prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi serta saling membenci, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ketiga, tabayyun, yaitu mensabitkan dan menyimak asas kebenaran sesuatu perkara. Oleh yang demikian, setiap perkara, informasi, berita ataupun perkhabaran yang kita terima dan perolehi itu hendaklah diselidik dan disiasat terlebih dahulu kebenaran dan kesahihannya sebelum memviral dan menularkannya ke laman-laman sosial dan aplikasi-aplikasi tertentu. Impak teknologi dan keperluan untuk perubahan bagi generasi akan datang antara yang dikongsikan semasa acara persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei kemarin. Persidangan bertemakan Negara Pintar melalui transformasi digital dikelolakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku penganjur bersama Minggu Teknologi Digital sempena Brunei MICE 2021. Persidangan yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas itu turut dihadiri oleh ahli-ahli panel dari dalam dan luar negara secara dalam talian. Hadir Yang Berhormat Dayang Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dengan tajuk perbincangan mengenai bangsa pintar, transformasi digital dan revolusi industri keempat. Ahli-ahli panel terdiri daripada Yang Berhormat Dayang Nek Hafimi binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Ahli Majlis Ekonomi Digital. Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku Setiausaha Majlis Ekonomi Digital, dan Dayang Haslina binti Taib, Ketua Pegawai Eksekutif Dynamic Technology Sendirian Berhad. Persidangan dihadiri oleh lebih 200 orang peserta dan para pakar dari dalam dan luar negara. Persidangan diakhiri dengan perbincangan mengenai data analytics dan e-dagang bagi mendukung inisiatif ke arah masyarakat tanpa tunai.
salam sejahtera as well to all colleagues. Setelah lebih 25 tahun ditubuhkan, Darussalam Holdings Sendirian Berhad menerima beberapa pengiktirafan dari dalam dan luar negara bagi pelbagai produk selain pemedulian jemaah haji dan pakej umrah. Ketika dunia berdepan COVID-19, Darussalam Holdings Sendirian Berhad masih dapat menjana pendapatan melalui produk-produk lain walaupun pakej haji dan jemaah haji negara belum dapat dihantar untuk mengerjakan ibadah haji sejak tahun lepas. Darussalam Holdings Sendirian Berhad mencari beberapa alternatif produk lain seperti produk akikah. Perkhidmatan tersebut dijalankan sepanjang tahun walau pada mulanya dilakukan semasa musim haji sahaja, namun memandangkan keperluan yang tinggi daripada orang ramai, penyembelihan akikah diadakan pada setiap bulan. Manakala untuk sambutan Aidiladha, Darussalam Holdings juga menyediakan pakej korban di Kota Mekah dengan penerimaan masih lagi dibukakan sehingga 5 Julai ini. Ikuti bahan berita mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh Darussalam Holdings dalam Berita Ekonomi yang disiarkan pada esok 20 Jun pada pukul 7 malam dan ulangannya pada Isnin 21 Jun pukul 2.30 petang. Sukan. Kejohanan Sepak Takraw Liga Kebangsaan Interregu Anjuran Persatuan Sepak Takraw Brunei Darussalam, ringkasnya Pesta Baru, membuka tirainya petang kemarin di Dewan Kompleks Sukan Sungai Kebun. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Haji Ali Hassan bin Pengiran Datuk Seri Laila Jasa Haji Abbas, Presiden Pesta Baru. Kejohanan yang dibahagikan kepada dua kumpulan ini disertai oleh 10 buah pasukan. Format perlawanan diadakan secara pusing keliling yang mana dua pasukan di kedudukan dua teratas akan mara ke separuh akhir. Bagi saingan kumpulan A menyaksikan perlawanan di antara wilayah STTB menentang Brunei Legend A. Perlawanan berkesudahan, Brunei Legend menewaskan wilayah STTB dengan 21-18, 21-10. Manakala dalam saingan kumpulan B, Cari Nasib tewaskan kepada Pelangi dengan straight set 21-12, 21-12. Saingan Liga akan diteruskan esok di tempat yang sama dengan 4 perlawanan peringkat kumpulan.